Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Yusni Syazwani binti Mat Yunus bernombor pendaftaran 17 di KA20F 2027 akan menerangkan serba sedikit tentang tokoh pemikiran etika dan peradaban iaitu Al-Khawarizmi. Saya akan berkongsi serba sedikit tentang biodata Al-Khawarizmi. Abu Abdullah Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi dikenali sebagai bapa algebra. Beliau seorang pakar dalam bidang matematik, astronomi dan geografi. Beliau dilahirkan pada 780 Masihi. Al-Khawarizmi sebagai guru aljabar di Eropah. Beliau telah mencipta sekan dan tangen dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Dalam usia muda juga, beliau pernah bekerja di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun di Bait Al-Hikmah di Baghdad. Beliau juga pernah bekerja di sebuah balai cerap di mana tempat mempelajari ilmu hisab dan astronomi. Beliau juga pernah memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada zaman Islam. Seorang tokoh yang pertama kali memperkenalkan aljabar dan hisab. Banyak ilmu pengetahuan yang beliau ajari dalam bidang matematik. Antara sumbangan Al-Khawarizmi dalam bidang matematik. Yang pertama, beliau memperkenalkan sistem nombor. Yang kedua, beliau mempelopori ilmu algebra. Yang ketiga, penyelesaian permasalahan harta pusaka. Dan keempat, geometri dan trigonometri. Dan yang terakhir, beliau mencipta ilmu-ilmu baharu. Berikut merupakan sumbangan Al-Khawarizmi dalam bidang matematik. Hari ini saya akan membentangkan tentang tokoh etika dan peradaban iaitu tokoh Ibn Khaldun. Nama penuh beliau adalah Abdul Ar-Rahman Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Abi Bakar Muhammad Ibn Al-Hasan Ibn Khaldun. Beliau pakar dalam sains Islam pada tahun 1332 sehingga 1395. Beliau dilahirkan pada 27 Mei 1332 di Tunisia dan tamat riwayat beliau pada 17 Mac 1406 di Kahirah, Mesir. Beliau dilahirkan dari keluarga yang berada serta beliau menerima pendidikan yang baik daripada keluarganya. Beliau merupakan salah seorang pakar sejarah adab Teragung iaitu bapa sejarah kebudayaan dan sains sosial moden. Beliau mempunyai karya tersendiri iaitu Mukadimah yang mengandungi perkembangan falsafah tidak berasaskan keagamaan paling awal. Beliau juga menulis sejarah Muslim di Afrika Utara yang terulung. Beliau pernah menjawat beberapa jawatan di bawah pemerintahan Tunisia dan Morocco pada tahun 1363. Beliau juga pernah menjadi duta Raja Moor di Granada kepada Pedro Kejam Castile iaitu The Cruel of Castle. Seterusnya, kita pergi pula kepada sifat kepribadian Ibn Khaldun. Yang pertama, beliau tekun mencari ilmu. Sejak kecil mempelajari pelbagai ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Malah, kesibukan tugas sebagai pentadbiran tidak menghalang beliau untuk menuntut ilmu. Yang kedua, beliau kuat ingatan. Beliau menghafaz Al-Quran sejak kecil lagi serta menguasai pelbagai bidang ilmu dalam belasan tahun. Yang ketiga, beliau mempunyai jiwa pemimpin iaitu beliau pernah menjadi pegawai tertinggi istana dan ketua hakim negara kerana kecekapannya dalam pentadbiran. Yang keempat, beliau juga merupakan seorang yang kreatif. Beliau berjaya mengenengahkan sejarah sebagai bidang ilmu yang tersendiri melalui karyanya iaitu Al-Mukadimah.
Yang kelima, beliau juga bijak berpidato, aktif berdebat untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Ibn Khaldun merupakan tokoh ilmu pemikiran yang hebat. Biarpun merentas pelbagai rancau dan liku ketika menuntut ilmu, namun ia tidak merencatkan pemikiran Ibn Khaldun. Ilmu masyhur itu merupakan tokoh penting yang mampu menganalisis tamadun dari segi formula, faktor kehilangan dan kejatuhannya. Beliau juga berupaya memberi ketafsiran sejarah berdasarkan ekonomi, psikologi, sosiologi, alam sekitar dan geografi. Menurut riwayat yang masyhur, figura hebat berkenaan dikatakan berkhidmat selama lebih 20 tahun untuk beberapa negara, antaranya Tunisia, Maghribi, Andalus dan di Timur Tengah. Kewibaannya menonjol apabila dilantik menjadi kadi di Mesir. Figura hebat ini mampu mentadbir dengan baik. Kebijaksanaannya itu juga mendorong Sultan Mesir ketika itu, iaitu Sultan Burkuk, memberikan gelaran Waliuddin kepada Ibn Khaldun. Ketokohannya begitu terselah kerana berjaya memajukan konsep ekonomi, perdagangan, kebebasan dan terkenal dengan hasil kerjayanya dalam pelbagai bidang. Pemikiran Ibn Khaldun. Ibn Khaldun melihat bahawa pengetahuan, yakni makrifat, sebagai suatu perkara mustahak. Pemerolehan maklumat melalui persepsi dan melalui kuasa spekulatif dari exploratory boleh membawa kepada pemerolehan ilmu baru, iaitu Al-Araki pada tahun 1983. Beliau membahagikan pengetahuan kepada dua jenis, iaitu persepsi dan apresiasi. Ilmu persepsi diperolehi tanpa proses penilaian terhadap maklumat. Dalam pada itu, apresiasi pula melibatkan pengadilan dan penentuan kesimpulannya terhadap sesuatu maklumat dari sudut pendidikan dan pemikiran. Ibn Khaldun sendiri amat mementingkannya. Penekanan juga diberikan terutamanya dalam bidang sains dan pendidikan. KIDB 2004. Jika kita lihat, Ibn Khaldun sendiri lebih 500 tahun yang lalu Tokoh yang saya perolehi iaitu Plato. Plato merupakan seorang falsafah Athena semasa zaman klasik di Yunani kuno, pengasas sekolah pemikiran Platonik dan akademik institusi pengadilan tinggi pertama di dunia barat. Beliau dilahirkan di klasik Athens dan meninggal dunia di Athens, Greece. Idea yang terkenal beliau iaitu falsafah Platonik, innatism, idealism dan teori bentuk. Beliau mengajar di sekolah Platonism. Beliau juga dipengaruhi oleh Socrates, Pythagoras, Heraclitus, Parmenides, Protagoras dan Sophocles. Di sini terdapat serba sedikit sejarah kehidupan Plato. Plato merupakan keturunan bangsawan iaitu aristokrat. Plato juga amat membencikan demokrasi kerana kematian gurunya Socrates. Kerana kecewa, Plato berpindah ke negara lain seperti negara Mesir dan Sisilia. Selepas itu, beliau membuat berbagai jenis buku yang dikarya olehnya digunakan masyarakat zaman sekarang. Beliau juga merupakan guru kepada falsafah terkenal yakni Aristotle. Dasar pemikiran Plato, menurutnya, dunia fana ini tiada lain hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Hal ini bukan sahaja merujuk kepada barang fizikal, tetapi juga mengenai konsep-konsep fikiran. Contoh konsep mengenai kebajikan dan kebenaran. Pemikiran pertama Plato ialah dengan melalui ucapan iaitu both woman and man may have the same nature fit for guarding the city, iaitu lelaki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama terutama dalam pendidikan dan pekerjaan. Pemikirannya juga menentang pemikiran manusia pada masa itu. Pada masa itu, masyarakat Yunani berpendapat lelaki dan perempuan tidak sama taraf. You are all brother in the city, yang merupakan ayat yang telah dihasilkan oleh Plato dalam bukunya sendiri. Pernyataan ini ialah untuk menghapus perkahwinan keluarga supaya dapat membentuk negara yang besar, iaitu dengan bersaudara dengan semua masyarakat. Tujuannya ialah untuk meningkatkan setia kepada negara, membentuk negara yang bersatu dan memelihara tali persaudaraan. Pemikiran Plato yang ketiga ialah kekuasaan politik harus dipegang oleh ahli falsafah. Hal ini supaya peningkatan ilmu pengetahuan dapat dipegang oleh para cendekiawan.
sehingga tahap kebijaksanaan yang sebenar dapat memimpin negara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Emilia Natasha binti Yusri. Nombor matrik saya ialah 17 DKA 20F2034. Tokoh pemikir etika dan perabot yang seterusnya ialah Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Nama sebenar beliau ialah Profesor Tan Sri Dr. Syed Muhammad Al-Naqib bin Ali bin Abdullah bin Muhsin. Beliau merupakan seorang cendekiawan Muslim, ahli falsafah Muslim dan juga tokoh Melayu terbilang pada tahun 2011. Kini beliau telah menetap di Malaysia. Beliau menguasai ilmu ideologi, metafizik, sejarah dan juga kesusasteraan. Beliau dilahirkan pada 5 September 1931 di Hindia Timur Belanda. Beliau digelar sebagai Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Saudara kandung beliau ialah Syed Hussein Al-Atas dan juga Syed Zedal. Ibu bapa kepada Syed Muhammad Naqib Al-Atas ialah Syed Ali Al-Atas dan juga Sharifah Rakuan Al-Aidarus. Beliau belajar di The National University of Malaysia, McGill University dan juga Akademik Tentera Sandhurst. Tan Sri Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Atas merupakan salah seorang tokoh ilmuwan terkemuka tanah air dan dunia Islam. Karya-karya yang telah dihasilkan mempunyai beberapa peranan dan sumbangan utama Al-Atas yang telah dapat dilihat khususnya dalam menjernihkan semula pandangan dan pentafsiran sejarah Islam di alam Melayu. Islamisasi ilmu moden berlaku dengan peranan makna dalam bahasa yang betul. Peranan Tan Sri Profesor Syed Muhammad Al-Naqib Al-Atas dalam ilmu kalam dan akidah bagi mengukuhkan ilmu tersebut. Etika pemikiran Syed Naqib Al-Atas ialah Al-Atas di samping terkenal sebagai ahli pengkaji sejarah, kebudayaan, teologi, tasawuf dan falsafah, beliau juga dikenali sebagai pengkaji pendidikan Islam yang telah menggagaskan formula-formula besar seperti ajaran Islamisasi, ilmu, pengertian-pengertian dasar istilah dalam Islam, pengetahuan Islam, konsep pendidikan Islam dan juga lain-lain. Menurut Al-Atas, Islam itu merupakan arah terhadap kehidupan kita agar umat Islam terhindar dari serbuan pengaruh pemikiran barat dan kebudayaan yang menyesatkan itu. Seterusnya, Al-Atas sebagai penggagas Islamisasi ilmu sebelum Al-Faruqi yang berpendapat bahawa pentingnya kesedaran terhadap ilmu dan pendidikan dalam dunia Islam. Kesimpulannya ialah Al-Atas meninggalkan impak yang sangat besar dan jelas untuk memartabatkan agama dan bahasa dan bangsa. Menjulang bahasa Melayu dengan sejarah peradaban yang tulen dan bukti yang kukuh. Beliau membudayakan ilmu dalam umat Islam pada masa yang sama turut mengkritis peradaban barat. Semoga Allah SWT sentiasa merahmati beliau. Amin. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazlatul Izzati binti Ibnu Hajar. Nombor matrik saya ialah 17 DKA 20F2053. Hari ini saya akan menerangkan tentang tokoh yang bernama John Stuart Mill. Pengenalan bagi tokoh ini ialah yang pertama, teori teleological merupakan suatu aliran yang juga dikenali sebagai consequentialism. Yang kedua, telos berasal dari Yunani yang bermaksud tujuan atau matlamat. Dan juga yang ketiga ialah daripada Greek pula bermaksud kesudahan ataupun keputusan. Ia juga mempunyai pengasas iaitu Jeremy Bentham daripada tahun 1784 sehingga 1832 dan juga John Stuart Mill iaitu daripada tahun 1806 sehingga 1873. Akhir sekali ialah ahli teleologis menentukan cakap bohong betul ataupun salah melalui akibat dan juga natijahnya. Seterusnya ialah biodata beliau. Yang pertama sekali, dilahirkan pada tahun 1806 dan meninggalkan dunia pada tahun 1973. Yang kedua, beliau dilahirkan pada Rodney Street di Pentonville, daerah London. Dan yang ketiga ialah
merupakan anak sulung dari Skotlandia filsuf. Yang keempat, beliau juga dididik oleh ayahnya dengan saran dan bantuan dari Jeremy Bentham dan juga Francis Place. Dan yang kelima, seorang filsuf empiris dari Inggeris yang dikenali sebagai reformator dari utilitarianism sosial. Seterusnya, beliau juga mempelajari psikologi yang merupakan inti filsafat Mill dari ayahnya. Dan akhir sekali, beliau juga mempelajari bahasa Yunani dan juga bahasa Latin. Seterusnya pula ialah pemikiran etika. Ia juga mengubah sedikit pandangan Bentham dengan memperlihatkan kecenderungan dan juga hedonistiknya dengan menekankan yang pertama, bukanlah jumlah keseronokan yang dikira tetapi kualiti kebahagiaan ialah yang penting dalam utilitarianism. Dan yang kedua, membuatkan perjumlahan dalam hal ini adalah tidak munasabah kerana kualiti tidak boleh dijumlahkan. Dan yang ketiga, utilitarianism merujuk kepada prinsip kebahagiaan yang paling agung bagi orang yang paling ramai. Menurut beliau, psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan dasar yang menjadi asas bagi filsafat. Pandangan beliau juga sangat berbeza dengan Comte. Dan seterusnya, Mill berpendapat bahawa satu-satunya sumber segala pengenalan adalah pengalaman. Dan akhir sekali ialah oleh itu tindakan dilakukan oleh manusia bertujuan membawa kepuasan bagi dirinya sendiri secara psikologis, bukan orang lain atau yang lain. Itu sahaja daripada tokoh John Stuart Mill. Assalamualaikum, nama saya Raja Ali Beraji Muhammad. Nombor pendaftaran saya 17 DKA 20F2057. Tokoh pemikiran etika saya ialah Aristotle. Aristotle dilahirkan pada tahun 384 Masihi di Stagirus, Macedonia, Greece dan meninggal pada tahun 322 sebelum Masihi di Chalcis, Euboea, Greece. Isu utama yang dibahasakan oleh Aristotle adalah persoalan karakter atau personality, iaitu apakah yang menjadikan seseorang itu dikatakan seorang yang baik. Beliau berpendapat kelakuan yang baik tertib daripada kebiasaan, iaitu habit yang baik. Kebiasaannya yang baik akan dapat diperolehi melalui perlakuan yang ditubi atau diulang-ulang sehingga sebati dengan dirinya. Ini pada hemat beliau menjadikan etika sebagai disiplin praktis yang menarik. Seseorang yang mencapai kebahagiaan dalam pengertian ini akan mempamerkan watak yang bersesuaian dengan dirinya yang memiliki keseimbangan antara nafsu dan akal. Oleh itu, kebahagiaan sebenar akan hanya dapat diperolehi apabila seseorang itu memiliki kebaikan virtual yang menjadi sebahagian sifat atau karakternya. Ketika Aristotle adalah ketika keutamaan, ia mengertikan pengutamaan seperti sikap moral yang tetap, kemudian mengarahkan tingkah lakunya. Keutamaan menempatkan manusia pada posisi tengah antara dua sisi ekstrim, seperti keutamaan orang yang memiliki kemurahan hati. Ia tidak berada pada posisi boros dan tidak pula pada posisi pelik. Pembahasan mengenai keutamaan yang sempat menjadi trending topik pembahasan di kalangan pemikir barat seperti Socrates, Plato dan Aristotle sempat mengalami ketidakanggapan kerana munculnya gagasan Kristianisme yang memandang Allah sebagai pemberi hukum. Pandangan monoteisme ini menganggap bahawasanya yang benar adalah yang taat pada perintah ilahi. Santo Agustinus, pemikir besar Kristian pada abad keempat, kurang mempercayai kedudukan akal sebagai penentu arah kebaikan. Menurutnya, kebaikan moral merupakan subordinasi daripada kehendak Allah. Oleh itu, ketika para filsuf abad pertengahan membincangkan tentang keutamaan yang dibahas adalah keutamaan teologis yang meliputi iman, harapan, cinta dan ketaatan. Tujuan hidup katanya tidaklah mencapai kebaikan untuk kebaikan, melainkan merasakan kebahagiaan. Bagi seorang doktor kesihatan yang baik, bagi seorang pejuang maka kemenanganlah yang baik. Bagi seorang pengusaha kemakmuranlah yang baik. Yang menjadi ukuran ialah gunanya yang praktis. Tujuan kita bukan mengetahui melainkan berbuat. Bukan untuk mengetahui apa budi itu melainkan menjadi orang yang berbudi.